Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan ini menerangkan hadis yang bertajuk hadis sahih. Baiklah, hadis sahih. Takrif hadis sahih dari segi lughah yang bermaksud diddus sakim, yakni lawan kepada sakim, iaitu sakit, dan penggunaan sebenarnya pada konkret dan pada penggunaan secara majas, yakni pinjaman kepada hadis. Manakala istilahan yang mana hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan perawi yang adil, dhabit daripada perawi hingga ke hujung sanad tanpa ada syaz dan ilah. Tayyib. Seterusnya syarhut ta'rif. Huraian daripada ta'rif tersebut mempunyai 5 perkara yang wajib ada untuk menentukan hadis itu sahih. Okey, yang pertama, ittisalus sanad. Setiap perawi mengambil riwayat secara langsung dari orang sebelumnya, dari awal sanad hingga ke penghujungnya. Yang kedua, adalatur rawah, yakni setiap perawi mestilah seorang yang muslim, baligh, tidak fasik dan tidak cacat maruahnya. Yang ketiga, dhabtur rawah, iaitu setiap perawi mestilah sempurna ketepatan, sama ada dari segi ingatan atau catatan. Yang keempat, adamus syuzuz. Hadis tersebut tidak bersifat syaz. Apa itu syaz? Maksud syaz ialah percanggahan perawi siqah terhadap perawi yang lebih siqah daripadanya. Dan yang terakhir, yang kelima, adamul ilah. Hadis ini tidak bersifat ilah. Apa pula ilah ni? Ilah ialah satu sebab yang rumit dan tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis walaupun pada zahirnya tidak kelihatan. Tayyib, baiklah. Jelas daripada huraian takrif tadi. Seterusnya, syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih ada 5 yang wajib dipenuhi supaya sesebuah hadis itu dikira hadis sahih. Yang pertama, ittisalus sanad, iaitu bersambung sanad. Adalatur rawah, keadilan perawi. Dhabtur rawah, ketepatan perawi. Adamus syuzuz, tidak ada syaz. Adamul illah, tidak ada illah. Sekiranya tidak cukup salah satu syarat ini, hadis tersebut tidak dinamakan hadis sahih. Contoh hadis sahih yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, qala haddasa Abdullah bin Yusuf qala akhbarna Malik an Ibnu Syihab an Muhammad bin Jubair ibnu Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Yang bermaksud, Imam Al-Bukhari berkata, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami bahawa Malik telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ibnu Syihab, daripada Muhammad bin Jubair ibnu Mut'im, daripada ayahnya, katanya, setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca surah At-Tur di dalam solat maghrib. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Fahadzal hadis sahih. Hadis ni sahih kerana yang pertama, sanadahu muttasilun, sanadnya bersambung, yakni muttasil, id anna kulla rawin min rutihi sami'ahu min syekhihi, kerana setiap perawi mendengar daripada gurunya. Wa ma an anatu, tentang periwayatan secara an-anah, iaitu oleh Malik, Ibnu Syihab dan Ibnu Jubair, yang ditafsirkan sebagai bersambung-sambung kerana mereka bukanlah perawi-perawi yang melakukan tadlis. Yang kedua, riwayatuhu udul dhabituna, perawi-perawi yang adil dan dhabit. Hadhihi awsafah wa 'inda ulama al-jarh wa ta'dil. Berikut ini sifat-sifat mereka di sisi ulama al-jarh wa ta'dil. Yakni seperti Abdullah bin Yusuf, seorang yang thiqah dan mutqin. Apa makna mutqin? Mutqin ni ialah seorang yang teliti. Seterusnya, Malik bin Anas, seorang imam dan seorang hafiz. Apa maksud hafiz ni? Orang yang menghafaz 100,000 hadis dengan matan dan sanadnya serta menguasai segala keperluannya. Seterusnya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang yang faqih, seorang hafiz. Kehebatan dan keteguhannya disepakati semua. Muhammad bin Jubair, seorang yang thiqah. Thiqah ni maksud apa dia pula? Thiqah ni bermaksud perawi yang ada sifat adil dan dhabit. Jubair bin Mut'im pula seorang sahabat Nabi. Okey, seterusnya yang ketiga, ghairu syaz. Hadis ni tidak ada syaz. Id lam yu'aridhu ma huwa aqwa, kerana tidak bercanggah dengan yang lebih kuat daripadanya. Yang keempat, laisa fihi illah minal ilal, kerana ia tidak mempunyai sebarang illah. Illah ni apa dia? Sebarang kecacatan. Hukumuhu, kita masuk pula kepada hukumuhu, iaitu hukum beramal dengan hadis sahih. Wujubul amalu bihi bi ijma'i ahli hadis wa man yu'taddu bihi minal usuliyyin wal fuqaha. Wajib beramal dengan hadis sahih berdasarkan kepada ijma' ahli hadis, ulama yang diakui pendapat mereka dari kalangan usuliyyin dan fuqaha. Fahuwa hujjatun min hujjatil syar'i, ia merupakan salah satu hujjah syarak la yasa'ul muslim tarakul amalu bihi, yang tidak ada ruang bagi seorang muslim untuk tidak beramal dengannya. Al-murad biqaulihim, maksud kata-kata
ini hadis sahih atau ini hadis tidak sahih. Maksud kata-kata ulama hadis, hadis ini sahih ialah 5 syarat hadis sahih ada padanya. Bukan diputuskan hadis itu benar-benar sahih kerana harus berlaku kesilapan dan lupa kepada perawi yang thiqah. Yang seterusnya, maksud kata-kata mereka hadis ini tidak sahih pula ialah hadis ini tidak memenuhi 5 syarat hadis sahih, sama ada kesemuanya atau sebahagian daripadanya. Bukan bermaksud pada kenyataannya ia adalah satu pendustaan, kerana orang yang biasa melakukan kesilapan boleh jadi betul pada ketika yang lain. Hal yujzamu fi isnad annahu asihul asanid mutlaqan. Adakah diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak? Mengikut pendapat terpilih, tidak boleh diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak kerana perbezaan tingkatan kesahihan berdasarkan kepada kemampuan sanad untuk memenuhi syarat sahih. Hadis yang memenuhi keperluan maksimum kesemua syarat sahih adalah sangat jarang. Sepatutnya tak dihukumkan kepada mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Bagaimanapun, ada dinukilkan daripada beberapa orang imam tentang sanad yang paling sahih. Yang nyata setiap imam memilih sanad yang kuat menurut penilaian mereka. Antara pendapat tentang sanad yang paling sahih ini adalah: yang pertama, Az-Zuhri daripada Salim daripada bapanya, yakni Abdullah bin Umar. Ini diriwayatkan daripada Ishaq bin Rohawai dan Ahmad. Yang kedua, Ibnu Sirin daripada Abidah daripada Ali bin Abi Talib. Ini diriwayatkan daripada Ibnu Al-Madini dan Al-Fallas. Yang ketiga, Al-Amasi daripada Ibrahim daripada Al-Aqamah daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini diriwayatkan daripada Ibnu Ma'in. Yang keempat, Az-Zuhri daripada Ali bin Al-Husain daripada bapanya daripada Ali. Ini diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Shaybah. Yang kelima, Malik daripada Nafi daripada Ibnu Umar. Ini diriwayatkan daripada Al-Bukhari. Okey, itu sajalah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma huwa awwalul musannaf fi sahih mujarrad. Karangan pertama yang khusus tentang hadis sahih. Karangan pertama ialah Sahih Bukhari, kemudiannya Sahih Muslim. Kedua-duanya adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Umat Islam telah berijma' dalam menerima kedua-duanya. Kitab yang paling sahih antara keduanya ialah Sahih Al-Bukhari kerana ia mengandungi banyak faedah. Hadis-hadisnya lebih kemas dari segi bersambung sanad dan perawinya lebih thiqah. Di samping itu, terdapat kesimpulan fiqh dan masalah ilmiah yang tidak ada dalam Sahih Muslim. Daripada keseluruhan, kedudukan Sahih Bukhari ini lebih sahih dari Sahih Muslim kerana terdapat sebahagian hadis dalam Sahih Muslim lebih kuat daripada hadis dalam Sahih Bukhari. Ada juga pendapat yang mengatakan Sahih Muslim ni adalah lebih sahih, tetapi yang lebih tepat ialah pendapat yang pertama. Hal astau'aba as-sahih atau altazamahu. Adakah Al-Bukhari dan Muslim beriltizam untuk memasukkan semua hadis sahih dalam kitab-kitab mereka? Bukhari berkata, saya hanya memasukkan hadis yang sahih sahaja dalam kitabku dan saya tinggalkan hadis-hadis sahih yang lain kerana takut panjang. Muslim pula berkata, bukan semua hadis yang sahih menurut saya masukkan di sini. Sahih yang disepakati sahaja yang saya masukkan. Hal fatahu ma syai'un kathirun aw qalilun minas sahih. Adakah banyak atau sedikit hadis yang sahih yang tidak dimasukkan oleh mereka berdua? Al-Hafiz Ibnu Al-Akhram berkata, hanya sebilangan yang kecil sahaja yang tidak dimasukkan oleh mereka berdua. Dan pendapat ini telah dibantah. Kata Al-Bukhari, hadis-hadis sahih yang saya tinggalkan lebih banyak. Beliau juga berkata, saya menghafal 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Kam iddatu ahadits fi kulli minhuma. Berapakah jumlah hadis dalam kedua-dua sahih itu? Sahih Al-Bukhari mengandungi 7,275 hadis termasuk hadis yang berulang dan yang tidak berulang sebanyak 4,000 hadis. Di dalam Sahih Muslim, jumlahnya ialah 12,000 termasuk yang berulang dan tidak berulang sebanyak 4,000 hadis. Aina najidu baqiyatal ahadis sahihah allati fatatil Bukhari wa Musliman. Di mana boleh didapati hadis-hadis sahih yang lain yang ditinggalkan oleh Bukhari dan Muslim. Ia boleh didapati dalam kitab-kitab muktabar yang masyhur seperti Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Was-Sunanil Arba'ah, Was-Sunanil Daraqutni, Was-Sunanil Baihaqi wa ghairiha. Sekarang saya akan menyambung bagi kalam Al-Mustadrak Al-Hakim, Was-Sahih Ibnu Khuzaimah, Was-Sahih Ibnu Hibban.
Yang pertama, Mustadrak Al-Hakim, Kitabun Duhmun min Kutubil Hadis, iaitu antara kitab hadis yang besar. Zukira al-hadis as-sahihah allati ala syuruti syaikhani atau ala syarti ahadihima. Penulisnya menyebutkan hadis-hadis sahih yang mengikut syarat syaikhan, iaitu Al-Bukhari dan Muslim, atau syarat salah seorang daripada mereka, akan tetapi tidak dikeluarkan oleh mereka. Rubbama zukira ba'du al-ahadis allati lam tasih lakinnahu nabbahu 'alaiha. Kadang-kadang Al-Hakim menyebutkan beberapa hadis yang tidak sahih, akan tetapi beliau mengingatkan tentang status hadis tersebut. Mutasahilun fi tashih. Al-Hakim merupakan seorang yang longgar dalam mentashihkan hadis. Seterusnya, Sahih Ibnu Huzaimah, a'la martabatun min Sahih Ibnu Hibban, syiddatu tahrijah, yatawaqqafu fi tashih li adna kalami fil isnad. Kedudukan Sahih Ibnu Huzaimah adalah lebih tinggi dari Sahih Ibnu Hibban kerana beliau lebih teliti berbanding Ibnu Hibban, sehingga beliau menahan diri dari menghukumkan hadis walaupun hanya terdapat sedikit kritikan pada sanad. Bagi Sahih Ibnu Hibban pula, tartibuhu muhtari'un li'anna laysa murattiban 'ala al-abwabi wala 'ala al-masani, walihaza asmahu al-taqasim wal anwa. Mutasahilun fil hukmi 'ala al-hadis bis-sihah, lakinnahu akillun tasahilan min al-hakim. Susunan kitab Ibnu Hibban ini adalah kreatif kerana ianya tidak disusun mengikut susunan bab dan tidak juga mengikut tertib musnad. Oleh kerana itu, pengarangnya menamakan Al-Taqasim dan Al-Anwa. Disebabkan terdapat kesukaran dalam mencari hadis dari kitab ini, sebahagian ulama kemudiannya menyusun mengikut bab. Ibnu Hibban adalah seorang yang bermudah dalam menghukumkan hadis, dan sikap bermudah beliau adalah lebih rendah daripada Al-Hakim. Seterusnya, Al-Mustahraj al-Sahihain. Yang pertama, Al-Mawdu' al-Mustahraj, ayati al-musannifu ila kitabi min kutubil hadis, fayahraja ahadisuhu bi asani li nafsihi. Seorang pengarang akan mendapatkan mana-mana kitab hadis, kemudian beliau akan mengeluarkan hadis-hadis tersebut melalui sanad-sanadnya sendiri dan bukanlah melalui jalan pengarang kitab tersebut. Yang kedua, Ashhara Mustahrajat al-Sahihain, iaitu mustahrij yang masyhur antaranya. Yang pertama, Al-Mustahraj li Abi Bakrin Ismaili al-Bukhari. Yang kedua, Al-Mustahraj li Abi Awanah Isfarayaini al-Muslim. Yang ketiga, Al-Mustahraj li Abi Nu'aim al-Asbahani ala kulli minhuma. Sekian saja daripada saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, Jim, hal al-tazama ashabu al-mustakhrajati fiha muwafiqah as-sahihaini fi al-fazu. Adakah pengarang-pengarang mustakhraj beriltizam untuk sama lafaz dengan al-sahihain? Yang mana pengarang-pengarang mustakhraj tidak beriltizam untuk mengemukakan lafaz yang sama dengan al-sahihain kerana mereka hanya meriwayatkan lafaz-lafaz yang sama kepada mereka melalui jalan guru-guru mereka. Oleh kerana itu, terdapat sedikit perbezaan lafaz-lafaz hadis dalam mustakhrajat. Begitu juga hanya dengan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh pengarang-pengarang terdahulu di dalam kitab mereka yang berasingan seperti Al-Baihaqi, Al-Baghawi dan lain-lain, seperti kata-kata mereka diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim. Pada sebahagiannya terdapat perbezaan dari segi lafaz dan makna. Yang mana maksud kata-kata mereka itu ialah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ialah mereka berdua telah meriwayatkan hadis tersebut pada asalnya. Dan hal yajuzu an nanqula minha hadithan wa naghzuwahu ilaihima. Adakah harus menukirkan satu hadis daripada kitab mustakhraj lalu menyandarkan kepada Al-Bukhari dan Muslim? Berdasarkan kepada perbahasan lalu, tidak harus bagi seseorang untuk menukirkan daripada kitab mustakhrajat atau mana-mana kitab yang disebutkan sebelum ini, lalu dia berkata diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali dengan salah satu cara, iaitu yang pertama, an yuqabala al-hadith birawayatihima, dan yang kedua, an yaqulu sahibu al-mustakhraj atau al-musannifu akhrajahu bilfazuhu, yang mana dia mestilah membandingkan hadis itu dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Atau pengarang mustakhraj berkata, atau pengarang kitab berkata, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaznya. Kemudian fawaidu al-mustakhrajati ala sahihaini, faedah-faedah mustakhrajat terhadap al-salihin, yang mana mustakhrajat terhadap as-salihain mempunyai beberapa faedah sehingga menjangkau 10 sebagaimana yang telah disebutkan oleh Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi.
dan telah terdapat beberapa faedah terpenting, iaitu yang pertama, ulul al-isnadu lianna musannifa al-mustakhrij law rawa haditha min tariq al-Bukhari mithla law qi'u anzala min at-tariq alladhi rawahu bihi fil mustakhraj. Yang kedua, az-ziyadah fi qadru as-sahih wa dhalika lima yaqa'u min al-alfazu zaidah wa tatimmat ba'd al-ahadith. Dan yang terakhir, al-quwatu bakthuru at-tariq wa faidatuha at-tarjih indal mu'aridah. Yang pertama, ketinggian sanad, iaitu sanad menjadi tinggi kerana jika pengarang mustakhraj meriwayatkan satu hadis melalui jalan Al-Bukhari, pasti sanad akan menjadi lebih rendah daripada hadis yang diriwayatkannya dalam mustakhraj. Yang kedua, menambah kadar kesahihan kerana berlaku pertambahan lafaz dan kelengkapan pada sebahagian hadis. Dan yang ketiga, hadis menjadi lebih kuat dengan sebab bertambah jalannya dan faedahnya, ialah tarjih. Ketiga, berlaku pencanggahan. Yang ke-11, ma huwa al-mahkum bisahatihi bima rawahu as-sahihain. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang manakah dihukum sebagai sahih? Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung, itulah yang dihukum sebagai sahih. Tentang hadis yang digugurkan permulaan sanad seorang perawi atau lebih yang dinamakan dengan al-mu'allaq, yang banyak terdapat dalam sahih Al-Bukhari, iaitu di dalam tajuk bab tarjamtul bab, dan namun tidak ada sama sekali di tengah-tengah bab. Di dalam Sahih Muslim hanya ada sebuah hadis dalam bab al-tayammum yang tidak diriwayatkan secara mausul, iaitu bersambung di tempat yang lain. Dan hukum-hukum hadis tersebut ialah ada dua hukum. Yang pertama, fama kana minhu bisirah al-jazmu kaqala wa amru wa dhikru fahuwa hukmu bisihatihi an al-mudhafun ilaih. Ba wa ma lam yakun fihi jazmu kayarwa wa yudhakkaru wa yuhqa wa rawi wa zukira falaysa fihi hukmu bisihatihi an al-mudhafun ilaih. Wa ma'a dhalika falaysa fihi hadithu wahin liidkhalihi fil kitabi al-musamma bis-sahih. Jika sesuatu hadis dengan lafaz yang pasti seperti berkata menyuruh menyebut, maka ia dihukum sebagai sahih daripada orang yang disandarkan kepadanya hadis itu. Dan yang kedua, jika hadis itu dengan lafaz yang tidak pasti seperti diriwayatkan daripada disebutkan, diceritakan, telah diriwayatkan, telah disebutkan, maka ia tidak dihukumkan sebagai sahih. Sebagaimanapun di dalam Sahih Al-Bukhari tidak ada satu hadis yang sangat dhaif untuk dimasukkan ke dalam kitab yang dinamakan dengan kitab Sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan maratib sahih, iaitu tingkat-tingkat hadis sahih. Yang pertama, a'la maratib, iaitu tingkat yang paling tinggi. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang paling sahih. Contohnya Malik kepada Nafi' daripada Ibnu Umar. Yang kedua, duna zalik ratbatun, iaitu sanad yang rendah sedikit. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan melalui jalan perawi-perawi yang rendah daripada perawi-perawi sanad pertama. Contohnya riwayat Ahmad bin Salamah daripada Sabit daripada Anas. Yang seterusnya, hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang mempunyai sifat siqah yang paling rendah. Contohnya riwayat Suhaib bin Abi Saleh daripada ayahnya daripada Abu Hurairah. Berdasarkan penjelasan saya dalam tingkat hadis sahih tadi, ia juga boleh diperincikan dengan memasukkan 7 tingkat pembagian hadis sahih. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, yakni tingkat yang paling tertinggi. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sahaja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja. Yang keempat, hadis yang mengikut syarat Bukhari dan Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh mereka berdua. Yang kelima, hadis yang mengikut syarat Al-Bukhari tetapi tidak dikeluarkannya. Yang keenam, hadis yang mengikut syarat Muslim tetapi tidak dikeluarkannya. Yang ketujuh, hadis sahih yang tidak mengikut syarat Bukhari dan Muslim tetapi sahih di sisi imam-imam selain mereka berdua seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Seterusnya ialah syarat al-Shaykhan. Al-Bukhari dan Muslim tak menjelaskan syarat yang mereka tentukan sebagai tambahan kepada syarat-syarat yang disepakati dalam hadis sahih. Tetapi apa yang kita boleh tahu, pandangan yang paling baik tentang syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah seorang daripada mereka ialah hadis itu mestilah diriwayatkan oleh perawi-perawi kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim atau salah seorang daripada mereka dengan mengambil kira cara periwayatan yang mereka berdua beriltizam dengannya.
Seterusnya ialah maksud muttafaq alaih. Apabila ulama hadis menyebutkan hadis sebagai muttafaq alaih, ia dapat diertikan sebagai persepakatan Al-Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya, bukan persepakatan umat Islam. Namun, Ibn Salih pula berpendapat bahawa kesepakatan ulama mesti ada bersamanya kerana kesepakatan umat menerima kesepakatan mereka berdua. Akhir sekali ialah persoalan tentang adakah hadis sahih disyaratkan sebagai aziz. Mengikut pendapat yang sahih, hadis sahih tidak disyaratkan menjadi aziz dengan arti ia mestilah mempunyai dua sanad, sebab ada didapati dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab lain hadis-hadisnya sahih tetapi gharib. Dan beberapa ulama seperti Abu Ali Al-Jubai, Al-Mu'tazili dan Al-Hakim mendakwa hadis sahih mestilah aziz. Pendapat mereka ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang dipersetujui oleh umat Islam. Sekian, terima kasih daripada saya.